Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan mempersembahkan tugasan 2 penulisan akademik yang bertajuk Analisis Keutuhan Wacana berdasarkan artikel. Dengan sukacitanya, saya akan memperkenalkan ahli-ahli kumpulan saya. Yang pertama ialah Muhammad Luqman Hakim bin Khairuddin. Dan yang kedua ialah saya, iaitu Alifah Iliana binti Rusman. Dan yang ketiga ialah Nik Ain Nabilah binti Nik Ahmad Kushairi. Berikutnya, soalan tugasan kami ialah secara berkumpulan, kami dikehendaki untuk mengenal pasti satu artikel ilmiah yang terdapat dalam jurnal. Kami dikehendaki untuk menganalisis keutuhan wacana, sumber rujukan dan kejelasan yang terdapat dalam penulisan artikel secara berkumpulan. Dan seterusnya, kami juga dikehendaki untuk membuat rakaman video analisis keutuhan wacana tersebut. Tajuk jurnal yang kami pilih ialah Asian People Journal atau dikenali juga sebagai APJ. Ia juga dikenali sebagai Multidisciplinary Social Science Journal dan jurnal ini diterbitkan oleh Universiti Sultan Zainal Abidin atau lebih dikenali sebagai UNIZA. Seterusnya, kami sebulat suara telah memilih satu artikel yang bertajuk Cabaran Pemerkasaan Bahasa Melayu dalam Usaha Mencapai Negara Bangsa di Malaysia, yang ditulis oleh Ibrahim Majdi Muhammad Kamil dan Maliati Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Luqman Hakim bin Khairuddin dan pada hari ini saya akan menjelaskan tentang keutuhan wacana. Yang pertama adalah konsep keutuhan wacana. Menurut Kamus Dewan 1996, keutuhan wacana bermaksud suatu kesatuan, ucapan, pertuturan dan percakapan. Menurut Asmah Haji Omar 1986 pula, keutuhan wacana membawa maksud keseluruhan perlahiran bahasa oleh penutur atau penulis yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau penulisan berkenaan sebagai sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Dalam konteks penulisan atau percakapan, keutuhan wacana adalah penting kerana ia membolehkan mesej atau maklumat disampaikan dengan jelas dan mudah difahami oleh penerima. Konsep keutuhan wacana dalam bahasa Melayu merujuk kepada cara penyusunan dan penyampaian idea dan maklumat dalam satu teks atau wacana dengan jelas, logik dan berkesan. Jenis-jenis keutuhan wacana terbahagi kepada 4 bahagian, iaitu keutuhan semantik, keutuhan leksikal, keutuhan gramatikal dan keutuhan fonologi. Yang pertama ialah keutuhan semantik. Hubungan ini dapat dilihat dari 2 segi, iaitu hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana dan hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau wacana. Bagi hubungan semantik di antara bahagian-bahagian wacana terbahagi kepada 5, iaitu hubungan sebab dan akibat, hubungan sebab dan tujuan, hubungan sebab dan hasil, hubungan latar dan kesimpulan, dan hubungan memperkuatkan isi. Bagi hubungan semantik yang dilihat dari segi konteks atau wacana pula, terbahagi kepada 3 bahagian, iaitu kesatuan tajuk dan topik, hubungan sosial antara penutur dan pendengar, dan laras bahasa yang bersesuaian. Contoh keutuhan semantik yang dapat saya identifikasikan di dalam jurnal ini ialah hubungan sebab dan yang pertama ialah hubungan sebab dan akibat. Sebab di dalam ayat ini, perenggan ini ialah masyarakat menentang golongan gereja dan akibatnya ialah mewujudkan pentadbiran berbentuk sekular, iaitu pengasingan kuasa antara gereja dengan pentadbiran negara. Contoh kedua keutuhan semantik yang dapat saya temui di dalam jurnal ini ialah hubungan alasan dan kesan. Alasan di dalam ayat ini ialah kedatangan penjajah dan kesannya menyebabkan penggunaan bahasa Melayu telah terjejas. Yang kedua ialah keutuhan leksikal. Keutuhan leksikal ini terbahagi kepada 7, iaitu antonim, sinonim, hiponim, homonim, pengulangan kata yang sama, kolokasi dan unsur bersambut.
Yang pertama ialah antonim. Antonim adalah kata-kata yang memiliki makna berlawanan atau kontradiktif. Sebagai contoh, panas dan sejuk. Panas adalah antonim dari sejuk. Contohnya, hari ini cuaca sangat panas tetapi semalam sangat sejuk. Yang kedua ialah sinonim. Sinonim adalah kata-kata yang memiliki makna yang serupa atau mirip. Sebagai contoh, besar, luas dan amat besar. Kata-kata ini merujuk kepada sesuatu yang memiliki dimensi yang besar. Yang ketiga pula ialah hiponim. Hiponim merujuk kepada kata atau frasa yang mewakili konsep atau objek yang lebih spesifik atau terperinci dalam hubungan dengan hiponim. Sebagai contoh, buah ialah hiponim manakala pisang ialah hiponim. Buah adalah konsep yang lebih umum yang mencakup berbagai jenis buah-buahan, manakala pisang adalah salah satu jenis buah. Oleh itu, pisang ialah hiponim. Yang keempat pula, homonim. Homonim merujuk pada perkataan atau frasa yang mempunyai ejaan atau sebutan yang sama tetapi makna yang berbeza. Sebagai contoh, perkataan kunci. Maksud bagi kunci yang pertama ialah alat yang digunakan untuk membuka atau mengunci sesuatu seperti pintu. Namun ia juga memiliki makna yang lain, iaitu kunci seperti di dalam alat muzik seperti kunci gitar. Yang kelima ialah pengulangan kata yang sama. Pengulangan bermaksud setiap perkataan diulang secara penuh tanpa memberi sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Sebagai contoh, Amir meminati penyanyi tersebut. Ahli keluarganya juga meminati penyanyi tersebut. Kita dapat lihat di sini perkataan meminati diulang tanpa sebarang perubahan sama ada bunyi atau maksudnya. Yang keenam ialah kolokasi. Kolokasi ialah hubungan kedudukan atau kewujudan antara satu perkataan dengan yang lain dalam satu susunan. Contohnya, Lutfi suka makan nasi goreng, nasi lemak, nasi padang dan nasi kerabu. Ini dianggap kolokasi kerana berkaitan dengan perkara yang sama, iaitu nasi. Yang terakhir ialah unsur bersambut. Unsur bersambut juga dikenali sebagai aliterasi. Ia adalah gaya bahasa di mana dua atau lebih kata di dalam suatu kalimat atau baris puisi memiliki bunyi awalan yang sama. Contohnya, timbul tenang tiada tanda yang mempunyai bunyi awalan T. Contoh keutuhan leksikal yang kami temui di dalam jurnal ini ialah sinonim. Sebagai contoh, bahasa Melayu dan bahasa Malaysia. Kedua-dua ini merujuk kepada bahasa Melayu walaupun dengan penggunaan perkataan yang berbeza. Yang kedua pula ialah pengulangan. Sebagai contoh, pengulangan perkataan penggunaan bahasa Melayu diulang berkali-kali di dalam artikel ini. Seterusnya ialah keutuhan gramatikal. Umumnya gramatikal itu bermaksud nahwan atau tata bahasa, manakala makna gramatikal merupakan makna yang muncul akibat proses gramatikal. Abdullah Yusuf 2009 menjelaskan bahawa makna gramatikal adalah bidang kajian semantik yang mengkaji makna yang hadir daripada proses gramatikal seperti pengimbuhan, penggandaan dan pemajmukan. Keutuhan gramatikal ni terbahagi kepada 3 yang selalu digunakan, iaitu kata hubung, peleburan dan penggantian dan kata rujukan. Fungsi kata hubung ialah menghubungkan di antara ayat dengan ayat atau perenggan dengan perenggan yang lain. Ia juga digunakan sebagai penghuraian. Ia juga digunakan sebagai pengembangan idea dan sebagai penambahan idea. Contoh kata hubung yang selalu digunakan ialah dan, atau, tetapi, sebab, kerana, sehingga, jika, apabila, walaupun dan kecuali. Yang kedua ialah peleburan dan penggantian. Ia digunakan untuk mengelakkan pengulangan terhadap sesuatu maklumat daripada penyataan yang diberikan. Contoh peleburan dan penggantian ialah dalam satu situasi, individu A mengatakan, nampaknya saudara menyokong semua pendapat ini bererti saudara telah menyebelahi pihaknya.
dan individu kedua hanya membalas memang. Yang diringkaskan yang sepatutnya berbunyi, memang saya telah menyebelahi pihaknya. Yang ketiga ialah kata rujukan, kata yang boleh menggantikan sesuatu sama ada benda atau manusia, juga dikenali sebagai kata ganti nama. Contohnya ialah sejak pagi Haikal pergi ke pasar. Hingga sekarang dia belum kembali ke rumah. Kata ganti nama Haikal digantikan dengan perkataan dia. Contoh keutuhan gramatikal yang telah kami temui di dalam jurnal ini ialah penggunaan kata hubung dan tetapi. Dan yang terakhir sekali ialah keutuhan fonologi. Keutuhan fonologi merujuk kepada kestabilan atau konsistensi dalam sistem bunyi atau fonologi bahasa. Ini bermaksud bahawa dalam bahasa yang memiliki keutuhan fonologi yang tinggi, bunyi-bunyi dan aturan fonetik atau fonemiknya cenderung konsisten dan tidak berubah-ubah dari kata ke kata atau dari situasi kepada situasi. Keutuhan fonologi ini dapat dilihat pada hentian suara dan intonasi. Ia juga dapat meningkatkan kefahaman tentang sesuatu ayat. Dalam penulisan, ia dapat dilihat dari segi tanda baca. Sebagai contoh, penggunaan tanda soal untuk ayat tanya. Dan jika kita guna ayat tanya, seperti Saudara Haikal, adakah anda telah makan? Kita dapat lihat intonasi suara bertanya. Dan contoh yang kedua ialah penggunaan titik noktah untuk ayat penyata. Sebagai contoh, dalam percakapan, Haikal menjawab, "Ya, saya telah makan," yang menunjukkan satu ayat penyata. Contoh keutuhan fonologi yang saya dapat temui di dalam jurnal ini ialah dengan penggunaan koma dan titik noktah. Hal ini dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam kepada pembaca untuk memahami intonasi yang cuba disampaikan daripada penulis. Beralih kepada analisis yang seterusnya, iaitu sumber rujukan. Menurut Mok Son Sang, sumber rujukan merangkumi dua sumber maklumat, iaitu sumber asas primary sources dan sumber sekunder secondary sources. Di sini saya akan memperincikan apa itu sumber asas dan sumber sekunder. Sumber asas merupakan penemuan baru atau ilmu pengetahuan. Sumber asas juga melaporkan penyelidikan asli. Ia juga turut memberi ulasan baru atau interpretasi yang berbeza kepada ilmu pengetahuan yang terdahulu. Manakala sumber sekunder pula merupakan bahan-bahan yang disusun dan diterbitkan semula dalam bentuk berlainan berdasarkan maklumat-maklumat dan dokumen dari sumber pertama. Di sini saya sertakan beberapa contoh sumber asas dan sumber sekunder. Antara contoh sumber asas ialah terbitan berkala atau terbitan bersiri atau jurnal, laporan penyelidikan, disertasi atau tesis, proceeding, fail peribadi, surat menyurat, diary dan memori. Seterusnya, antara contoh sumber sekunder ialah buku teks, buku panduan, jadual, ulasan, terbitan berkala dan perkhidmatan indeks dan abstrak. Seterusnya ialah tujuan sumber rujukan ditulis. Sumber rujukan ditulis dalam penulisan akademik bertujuan untuk menjelaskan sumber data yang telah digunakan. Selain itu, ia bagi memudahkan pembaca untuk merujuk kepada mana-mana bahagian dalam penulisan itu sendiri, sama ada sebelum atau selepas. Rujukan ini juga berfungsi untuk menjelaskan kepada pembaca bahawa penulisan yang dilakukan adalah datang daripada sumber yang berbeza. Penulisan sumber rujukan juga bertujuan untuk memberikan perakuan kepada sumber penulisan yang diambil dari hasil penulisan akademik penulis yang lain. Seperti yang kita ketahui, sumber rujukan juga dapat ditulis dalam format American Psychological Association atau dikenali juga sebagai APA 7 edition. Gaya penulisan APA merupakan salah satu gaya penulisan yang sering diguna pakai dalam penulisan kajian tindakan, kerja khusus dan sebagainya.
Penggunaan penulisan APA dapat membantu dalam menyenaraikan sumber rujukan atau references dan citasi atau citation yang diambil daripada sumber lain dengan cara yang benar. Berikut merupakan beberapa bukti sumber rujukan yang telah ditulis oleh penulis artikel ini. Bukti-bukti ini telah saya analisis dalam artikel yang telah kami analisis, dan di sebelah kiri saya merupakan rujukan yang telah ditulis oleh penulis, dan di sebelah kanan saya pula merupakan antara beberapa citasi yang telah ditulis oleh penulis juga. Saya dapat kenal pasti bahawa penulis artikel ini telah menulis sumber rujukan berdasarkan jurnal, topik pembincangan syarahan dan Kamus Dewan, iaitu Kamus Dewan edisi keempat yang diterbitkan oleh Dewan Bahasa dan Pustaka. Merupakan beberapa pendapat tokoh yang telah diambil oleh penulis dalam menulis artikelnya. Beberapa contoh tokoh yang telah ditulis ialah pendapat daripada Ibnu Khaldun, Karl Marx, Abdul Rahman Embong dan Hartman dan Stork. Seterusnya, penulis juga turut mengambil rujukan daripada bahan ilmiah. Sebagai contoh, penulis mengambil rujukan daripada Kamus Dewan edisi keempat, Perkara 152 dalam Perlembagaan Persekutuan, Akta Pendidikan 1996, Perkara 17, serta Undang-Undang Malaysia Akta Pendidikan 1996. Baiklah, pertama sekali saya ingin menjelaskan konsep kejelasan wacana. Aziz Saleh 2007 menjelaskan kejelasan sebagai isi kandungan yang jelas, tepat dan tidak kabur serta senang untuk difahami oleh orang lain. Kejelasan wujud melalui penggunaan bahasa komunikatif yang formal, penulisan secara objektif, penulisan ayat yang jelas, perkembangan idea secara logik iaitu koheren dan kohesif, serta langkah-langkah penulisan yang teratur. Kombinasi semua aspek ini menjadikan hasil penulisan menyampaikan maklumat dengan jelas dan difahami oleh pembaca. Baiklah, aspek yang pertama adalah penggunaan bahasa komunikatif yang formal. Istilah komunikatif membawa maksud bahasa komunikasi yang mudah difahami maksudnya oleh pembaca atau penerima maklumat. Komunikatif bersifat terbentuk dan menjadikannya mudah difahami kerana menggunakan peraturan bahasa yang jelas. Tarigan 1988 menyatakan komunikatif merupakan kemampuan untuk menerapkan sifat gramatikal suatu bahasa dalam membentuk kalimat yang benar, seperti menyatakan masa, tempat dan kumpulan sasaran yang bakal menerima maklumat. Oleh itu, dengan adanya kemampuan komunikatif, seseorang dapat menyampaikan dan menginterpretasikan sesuatu arahan. Krashen 1988 pula menjelaskan komunikatif lebih menekankan fungsi bahasa dan kaedah kebahasaan yang memiliki ciri-ciri dinamik, kontekstual dan relatif. Fungsinya adalah untuk menentukan suatu bentuk unjuran. Dalam konteks penulisan, komunikatif lebih bersifat spesifik kepada isi dan fakta dan mudah difahami. Bahasa komunikatif penting kerana bahasa yang mudah difahami menjadi pemangkin kepada penyebaran maklumat. Komunikatif juga tidak melibatkan bahasa selangor atau bahasa basahan. Contoh yang boleh dipetik daripada artikel adalah penggunaan akronim dan terdapat penerangan yang memberi maksud yang dibawa bagi setiap suku kata dalam akronim tersebut. Hal ini demikian kerana bukan semua pembaca mempunyai pengetahuan tentang maksud yang dibawa oleh akronim tersebut. Oleh itu, penulis perlu memberi makna daripada akronim tersebut agar pembaca tidak membuat andaian sendiri. Seterusnya, aspek kedua ialah penulisan secara objektif. Perkara paling utama dalam penulisan secara objektif ini adalah penggunaan perkataan yang neutral dan tidak mengandungi elemen yang berkaitan emosi atau bersifat ambiguiti. Perkataan atau kosakata umum boleh digunakan untuk menggambarkan makna tertentu dalam laras bahasa tertentu. Perbincangan secara objektif umumnya menekankan perkara-perkara serius,
konkret dan mantap. Fakta-fakta yang disampaikan juga mesti disokong dengan bukti yang kukuh. Kriteria kejelasan wacana yang ketiga adalah penulisan ayat yang jelas, dan aspek ini merangkumi dua perkara, iaitu ayat topik dan ayat isi. Ayat topik merupakan pernyataan yang lebih umum daripada pernyataan yang lain ataupun dikenali sebagai idea utama. Ayat ini juga menyatakan perkara atau persoalan yang akan dibincangkan dan boleh ditulis serta diletakkan pada posisi tertentu. Ayat isi pula terdiri daripada isi atau hujah yang berfungsi untuk menyokong dan memperkukuh ayat topik. Hujahan ayat perlu mengandungi bukti yang boleh digarap menggunakan akronim dan kata singkatan untuk membantu pengolahan penulisan. Berdasarkan artikel, terdapat satu ayat yang mengandungi persoalan, iaitu walau bagaimanapun, adakah semua dasar yang dibuat oleh kerajaan dapat dilaksanakan dengan baik? Yang mana ayat ini merupakan ayat topik. Persoalan ini secara umum memberi pengenalan kepada perkara yang akan dibincangkan dalam perenggan seterusnya, iaitu keberkesanan dasar-dasar kerajaan dalam usaha untuk memperkasakan bahasa Melayu. Manakala bagi ayat isi, ayat seperti zaman penjajahan British dahulu, bahasa Inggeris diletakkan sebagai bahasa utama dalam bidang pendidikan. Ayat itu tadi merupakan contoh bagi ayat isi yang memerlukan bukti yang kukuh. Beralih ke aspek yang keempat, iaitu perkembangan idea secara logik yang melibatkan kohesi dan koheren. Koheren bersifat subjektif dan perlu dilihat secara menyeluruh dan dapat dilihat melalui kesepaduan antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. Tambahan pula, idea-idea yang dihurai mestilah jelas dan dalam urutan yang logik. Hal ini penting agar pembaca mudah mengikuti hujah dan tujuan penulisan tersebut. Contoh yang diambil daripada artikel kami adalah daripada ayat, menurut Hartman dan Stock 1976, bahasa digunakan untuk menggambarkan sesuatu, fungsi representasi, untuk menyampaikan maklumat antara anggota masyarakat, komunikatif, penerimaan daripada pendengar, fungsi apelatif, untuk menyatakan dan mengujarkan perasaan, fungsi ekspresif, atau memberikan penaakulan intelektual, iaitu fungsi kognitif. Susunan ayat adalah teratur dengan penerangan bagi setiap perkataan berstandard tinggi dan berkesepaduan berkenaan fungsi bahasa. Manakala, kohesi bererti hubungan antara bahagian dalam teks dengan menggunakan penanda wacana yang sesuai dan merujuk kepada hubungan bentuk. Ciri-ciri yang terdapat pada penulisan kohesif termasuklah berbagai-bagai struktur ayat, menggunakan tanda baca yang betul, perenggan dibuat dengan baik, penggunaan kata hubung yang tepat dan peralihan antara perenggan dengan bahagian-bahagian lain adalah tepat. Daripada petikan perenggan 1 dan perenggan 2 dalam artikel, kedua-dua perenggan ini menunjukkan hubungan antara satu sama lain kerana kedua-duanya menyentuh perihal definisi bahasa. Aspek terakhir adalah langkah-langkah dalam menghasilkan penulisan yang teratur. Pertama sekali, pemilihan masalah dan topik penulisan perlu dilakukan. Seterusnya, kumpul maklumat atau data yang diperlukan untuk penulisan. Kemudian, susun data dengan teratur. Seterusnya, semua hasil penulisan perlu diteliti dan ditambah baik, dan akhir sekali, semak hasil penulisan untuk memastikan tiada kesalahan tata bahasa dan kesilapan teknikal. Kesimpulannya, berdasarkan jurnal yang telah kami bincangkan sebentar tadi, kami dapat menyimpulkan bahawa penulis artikel tersebut telah berjaya mengaplikasikan ketiga-tiga aspek penting yang diperlukan dalam penulisan sesuatu jurnal. Kesinambungan idea yang ditulis penulis merupakan antara bukti kukuh kepada kejelasan jurnal ini.
Selain itu, keutuhan wacana jurnal ini dapat dilihat menerusi kemampuan penulis menggunakan aspek keutuhan fonologi, semantik, leksikal dan gramatikal yang tepat. Bukan itu sahaja, sumber rujukan yang dilampirkan juga datang daripada variasi sumber yang boleh dipercayai. Sudah terang lagi bersuluh bahawa pengaplikasian penulisan akademik yang tepat dapat berfungsi sebagai pemangkin penyebaran maklumat yang bermanfaat kepada semua masyarakat. Itu sahaja daripada kami. Sekian, terima kasih.